Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid sekalian? Hari ini kita akan sambung pelajaran kita mengenai tajuk Sistem Pernafasan Manusia. Murid-murid juga boleh rujuk buku teks muka surat 23 hingga 33. Manusia bernafas untuk hidup. Semasa bernafas, manusia menyedut udara masuk ke dalam peparu dan mengembus semula udara keluar dari peparu. Peparu merupakan organ pernafasan manusia. Selain daripada itu, hidung dan trakea juga terlibat dalam proses pernafasan manusia. Udara yang masuk ke dalam peparu dikenali sebagai gas oksigen. Dan udara yang keluar pula dikenali sebagai gas karbon dioksida. Semasa menarik nafas, oksigen akan masuk melalui hidung, kemudian akan melalui trakea dan seterusnya memasuki kedua-dua belah peparu. Di peparu akan berlaku pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida. Semasa menghembus nafas, gas karbon dioksida akan keluar dari peparu, kemudian melalui trakea dan akhirnya keluar melalui hidung. Cuba kamu letakkan tangan di atas dada sambil menarik dan menghembus nafas. Apakah perubahan pada dada yang dapat kamu perhatikan? Semasa kita menarik nafas, oksigen akan memasuki peparu dan menyebabkan dada mengembang dan bergerak ke atas. Ketika kita mengembus nafas pula, gas karbon dioksida akan keluar dari peparu dan menyebabkan dada turun ke bawah dan dada akan mengempis. Pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida akan berlaku di peparu. Semasa menarik nafas, kandungan gas oksigen sangat tinggi, manakala kandungan gas karbon dioksida rendah. Semasa mengembus nafas pula, kandungan karbon dioksida tinggi dan kandungan gas oksigen pula rendah. Apabila kita meletakkan tangan kita di dada, kita akan rasa dada akan naik dan turun. Sebagai contoh, jika kita baru saja berlari, kita akan rasa bilangan naik dan turun dada kita makin banyak. Maksud kadar pernafasan ialah bilangan naik turun dada dalam tempoh 1 minit. Semakin cergas sesuatu aktiviti yang kita lakukan, semakin tinggi kadar pernafasan kita. Ini kerana peparu memerlukan lebih banyak gas oksigen. Cuba murid-murid kira kadar pernafasan ketika sedang belajar. Caranya, letakkan tangan di dada dan kira bilangan naik dan turun dada dalam masa 1 minit. Cara mengiranya ialah untuk kitaran naik dan turun dikira sebagai 1. Murid-murid perlu berhenti mengira apabila telah tamat tempoh 1 minit. Kadar pernafasan terbahagi kepada 3, iaitu kadar pernafasan rendah, kadar pernafasan sederhana dan kadar pernafasan tinggi. Contoh bagi kadar pernafasan rendah adalah seperti menonton televisyen, berehat, belajar dan tidur. Untuk kadar pernafasan sederhana pula, contohnya ialah seperti berbasikal, berlari setempat, bersenam dan bermain bowling. Dan contoh bagi kadar pernafasan tinggi pula ialah seperti berlari dan berenang. Selepas ini, murid-murid bolehlah mengira kadar pernafasan masing-masing apabila melakukan aktiviti yang berbeza.
Di sini nanti murid-murid boleh bandingkan yang setiap aktiviti itu mempunyai kadar pernafasan yang berbeza. Cikgu harap murid-murid dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Jika murid-murid ada kemusykilan, murid-murid boleh hubungi cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.